Okey. So kita akan masuk chapter 3.6, kick-off rules. Kick-off rules. Okay, so as usual, your rules, your LO is you must know how to state and use the kick-off rules and use the kick-off rules, and kita punya kick-off ni maximum dia adalah 2 closed circuit loops. Dan of course kita guna scientific calculator je untuk solve the problem. Nanti awak tahu macam mana. Okay, so macam mana awak nak tahu kita akan pakai kick-off rules? Okay, so pengenalannya awak kena tahu macam ni. Kalau yang circuit biasa, awak punya sel begini. Okay, kemudian kita cari resistance, sama ada resistance macam ni. Tu dia ada resistance series, parallel. Ini circuit biasa. Okay, contoh ni circuit biasa. So kita ada satu EMF saja. Tu ni ada R1, R2, R3, R4. So awak settlekan nak cari resistance, awak cari total resistance, R total awak just buat yang ini series, yang ini parallel, kemudian parallel settlekan dulu, kemudian awak campurkan semua jadikan series. So ini adalah circuit yang biasa. Tapi kick-off ni macam mana awak nak tahu, kena pasti dia macam mana awak menggunakan kick-off. Contoh dia macam ni, dia ada satu EMF yang pertama, lepas tu ni ada R1, kemudian kita ada EMF yang kedua. Ni dah tengok dah start ada 2 EMF. So 2 EMF ni kita dah mula dah tak boleh nak buat ataupun dia lepas tu macam ni. Sekejap contoh, so dia ada resistance yang kedua. Okay, kemudian dia ada bertingkat pula. So ini ada EMF yang ketiga, contoh EMF yang ketiga. Lepas tu dia ada pula resistance lagi R3. Lepas tu ada resistance lagi R4, contoh ni. Lepas tu okay, contoh. So bila awak tengok complicated macam ni, complicated tu macam mana? Complicated tu kalau kita tengok dia punya EMF nya ada 1, 2, EMF pun dah ada 3. So ini bila macam ni saja awak tengok macam ni saja, so automatic kita akan guna kick-off. Kick-off So caranya adalah kick-off dia ada rule dia. First rule dia kata kick-off first rule states that junction ni simpang. The sum of the currents entering any junction in a circuit must equal to the sum of current leaving that junction. Iaitu dalam bentuk equationnya summation of I in is equals to summation of I out. Dekat mana kita nak kena tengok? Kita tengok dekat junction. Okay, so junction, tengok kat sini kita ada 2 junction. Ini junction yang pertama kita namakan junction A. Yang ini adalah junction B. Simpang current ni. So cerita dari segi current. Okay, junction A contoh lah So saya buat yang ini, EMF pertama ni contohnya 4 volts. Yang ini EMF kedua ni adalah 5 volts. EMF yang ketiga ni adalah 6 volts. R1 saya adalah 2 ohm. R2 sama ada 4 ohm. Dan R3 saya adalah 5 ohm. R4 saya adalah 6 ohm. Contoh. Okay, now kita tengok. Saya nak cancel ni lah. Saya tak nak ada alpha. Okay. Banyak sangat Okay, so sekarang kita tengok junction kita yang dekat A. Apa kick-off first rule saya kata summation I in is equals to summation I out. Okay, kita at junction mana? At A. Okay, contoh kat sini saya buatlah current flow macam ni. Saya kata ni nama dia sebagai saya guna merah. Kat sini saya akan pakai nama, saya namakan dia sebagai I1. Okay, kemudian yang ini lalu kat sini saya namakan sebagai I2. Maksudnya kat sini adalah I2.
Kemudian kat sini saya ini adalah I1. Okey. So ini saya namakan sebagai I3. So dia lalu kat sini sebagai I3. Okey. So pada junction A, junction A, saya tengoklah equation dia. I in saya apa? I in saya adalah I1 dan dia keluar sebagai I2. I out saya adalah I2 plus dengan I3. Faham tak tu? Kalau dekat B, at junction B. Junction B macam mana? I in saya apa? Sekejap. I in saya apa? Masuk dekat junction adalah I2 plus dengan I3 is equals to I1. Okey, faham tak ni? Kalau faham, awak angkat tangan. Raise your hand. Faham tak? Tak faham. Kurang faham. Okey, dia adalah junction. Kirchhoff dia cerita pasal junction. At any junction, dia kata the sum of current entering the junction in a circuit must equal the sum of current leaving the circuit. Iaitu I in awak mesti sama dengan I out. Okey, so sekarang awak ada dua junction. Ni junction. Junction A, sekarang kita tengok junction. Junction ni simpang. Junction A dengan junction B. Okay, so sekarang current kita, let's say ni adalah I1. Masuk dekat I1. Kemudian I2 pun masuk dekat junction A. Dan dia keluar sebagai I3. Yang itu faham tak? So saya punya I in saya adalah apa? I1 plus dengan I2. Dekat junction ni, dekat junction. Saya tengok dekat junction dia. Lepas tu dia punya keluar sebagai apa? I out dia sebagai apa? I out dia sebagai I3. This one. Boleh tak? Boleh medium. Okay. So sama juga. Kalau junction B, sekarang kita tengok kat junction B pula. I in apa? Dia masuk sebagai, kat junction tu yang masuk sebagai I3. Ni masuk I in dia sebagai I3. Dia keluar sebagai I4, I4 dengan I5. I4 dengan I5. Masuk junction, masuk simpang, keluar simpang. Boleh? Boleh? Okey, boleh medium. Okey, sama juga dengan ni. So sekarang kita tengok junction yang ni pula. Junction kita adalah junction simpang apa? Simpang A. At A, simpang kita. I in kita siapa? Kita tengok dekat ni A. Masuk simpang apa? Masuk simpang adalah I1 kan? Tetap keluar simpang apa? Keluar simpang adalah I2 dengan I3. So at A, I1 dia pakai summation of I in. Masuk simpang. So keluar simpang sebagai I2 plus dengan I3. Simpang dia. Boleh? Boleh medium. Okey, so sekarang kita tengok pula dekat simpang yang kedua, at B. Kita pilih mana-mana satu dong, boleh mana-mana satu. So pilih, masuk simpang apa? Masuk simpang adalah I3. Luar simpang sebagai I1 plus, sorry. Masuk simpang I3 dengan I2 kan? I3 plus dengan, tinggal pula ni. Ni anak panah ni ni awak tengok I2 ni anak panah masuk simpang ni. I3 plus dengan I2 ataupun I2 plus I3 is equals to keluar simpang adalah I1. Faham? Faham medium. Okey, so itu adalah Kirchhoff first rule. Ada soalan setakat ini? Ada soalan? Ada Alright, so kita tengok settle Kirchhoff first rule.
kita tengok Kirchhoff first row dia cerita pasal current dekat junction. Current dekat siapa? Dekat junction. Itu Kirchhoff first row. Kirchhoff second row dia cerita pasal loop. Loop cerita pasal voltage, iaitu in any loop the sum of EMF is equals to the sum of the product of current and resistance. Iaitu, ini saya ada perkataan ini dalam bentuk mathematical. In any loop, summation of EMF is equals to summation of IR. Apa itu loop? Saya cerita pasal loop dulu. Okay, so kita ada circuit macam ni. Contoh, circuit saya macam ni. Second part ialah dia nak cari voltage, okay. This is the equation. Lagi nak guna pesanan ni, termasuk contoh saya buat circuit yang baru. Ini. Katakan nilai I yang kamu kira tadi. So you find. Ini contoh saya punya loop. Saya tambah sini. Tambah contoh, sini ada resistor. Okay. Now, sekarang saya punya junction dekat sini tau. Ini junction. Junction pertama, ini junction kedua. Ini junction A, junction B. Okay, now kita kena buat loop. Loop tu ialah apa? Loop tu kalau kita faham loop ni adalah bulatan. Bulatan yang tidak terputus lah. So dalam kes ini, kita bukan bulatan. Kita kena follow shape untuk circuit kita lah. So yang ini contoh kita buat macam ni. Ni loop, kita follow shape kita. Shape dia adalah segi empat macam ni. So sama ada clockwise atau anti-clockwise. Ni kita yang bina sendiri tau. So kalau yang ini, dia punya loop macam ni lah. Dia lalu kat semua resistant ataupun EMF. So tadi saya buat anti-clockwise, yang ni saya nak buat clockwise. Boleh, tak ada masalah. Kita yang buat sendiri. Sorry ya. Okay, now. Ni nama dia loop 1. Ni nama dia loop 2. Itu adalah loop. Kalau circuit kita bentuk macam ni, ni contoh circuit saya, bentuk macam ni. So saya punya loop, saya kena follow lah. Anti-clockwise. Itu saya baru nak cerita pasal loop lah. Ni contoh ni, clockwise. Ni saya baru cerita loop. Okay, tahu itu loop So ini loop 1 saya, ni loop 2 saya. Okay, now. Kirchhoff kata, in any loop, the sum of EMF is equals to the sum of the product of current and resistance, iaitu summation of EMF is equals to summation of IR. Now, kita tengok, dia ada sign convention pula. Kalau loop kita, direction of loop kita, ni kita yang buat sendiri. Ini kita ada cell. Cell daripada, okay, ini plate negatif, yang ini plate negatif, yang ini plate positif. Ni negatif. Saya punya ni. Ni plate negatif saya, ni plate positif saya. Positif. So EMF kita mesti daripada negatif kepada positif. So loop kita tadi kita yang bina loop tu, clockwise ke anti-clockwise. So kalau dia same direction, so EMF dia adalah positif. Okay, loop kita ni kita yang bina tadi. Let's say clockwise. Ini adalah clockwise contoh. Tetapi ini plate kita negatif kat sini, positif kat sini. So EMF kita adalah ke kiri. So yang sekarang EMF kita ke kiri, loop kita ke kanan. So summation of EMF kita adalah negatif. Macam mana nak tengok tu? Contoh macam ni. Saya tunjuk yang ni contoh. Saya buat loop saya macam ni. Contoh saya buat loop saya. Ni saya yang bina loop saya. Saya nak buat loop saya adalah anti-clockwise. Okay, summation of EMF is equals to summation of IR. Summation of EMF is equals to summation of IR.
summation of EMF saya jumpa. Okay, so sekarang EMF saya yang pertama adalah macam ni, daripada plate negatif ke daripada plate positif. Saya punya loop pun ke kiri, so saya akan dapat 11.5 positif. Kenapa positif? Sebab dia same direction EMF dengan loop. Okay, kita jumpa pula EMF yang kedua ni. So ini adalah direction EMF daripada negatif kepada positif. So loop kita pun ke bawah. So dia campur dengan 15. Faham? Untuk kira internal resistance, kita perlukan current flow. We don't have a current flow. Boleh? Faham? Faham medium. Okay, so kalau yang ini loop saya. Loop saya macam ni. Okay, contoh saya buat contoh yang saya tadi lah. Ada different. Okay, now. Okay, tengok ni. Ni EMF 1 saya. EMF 1 saya sama 4 volt. EMF 2 saya ni sama dengan 6 volt. Saya ada contoh yang lagi satu tadi. Okay, this one is one. Okay, okay, now kita tengok. Loop saya pun bina lah. Saya bina loop. Saya buat loop macam ni. So EMF saya yang ini ke kanan sebab daripada negatif, yang ini pun ke kanan. So saya punya loop yang ini sama direction. So summation of EMF is equal to summation of IR. Untuk loop 1 atas loop 1 Okay, loop 1 EMF saya adalah dia sama direction. So 4 campur dengan 5. Okay, sama dengan IR. R yang lalu dekat sini, I apa yang lalu dekat resistan pertama? Ni, resistan pertama ni yang lalunya adalah currentnya namanya adalah I1. So, I1 dengan R1. Okay, lagi apa? Loop. So, kita tengok pula resistan yang kedua. R2 yang lalu dekat resistan kedua adalah I3. So dia sama direction juga. So campur dengan I3 R2. So saya akan dapat equation yang akan jadi 9 sama dengan I1 saya adalah saya tak tahu, R1 saya adalah 2 I1 campur dengan R2 saya adalah 4 I3. Faham tak? Faham tak? Faham medium. Okay, now kita tengok loop yang kedua. Ni saya yang bina sendiri ni loop kedua. Loop kedua saya nak buat macam ni. Saya nak ni anti-clockwise. Contohlah. Ni adalah clockwise. So loop kedua saya punya equation akan jadi loop 2. Loop 2 summation of EMF sama dengan summation of IR. EMF yang saya guna untuk loop kedua saya akan jumpa hanya EMF yang ketiga. So tapi anak panah dia, anak panah untuk EMF ketiga adalah ke kanan, tapi loop saya adalah ke kiri. So saya akan buat negatif 6. Sebab apa? Sebab dia opposite direction. I yang kita jumpa, resistan yang kita akan jumpa untuk loop kedua dia akan jumpa R3. Siapa yang lalu dekat R3? Yang lalu ke R3 adalah I2. Dia punya direction pun opposite. Nampak ni? Loop dengan direction. So negatif. I3 kita tak tahu. R3 adalah 5 I3. Siapa lagi yang kita jumpa? Loop yang kedua ni dia akan jumpa siapa lagi? Dia jumpa R2. So current yang lalu dekat R2 adalah I3 tadi. Dan loop kita punya direction sama. Sama arah. So campur dengan 4 I3. Faham tak? Faham medium. Okay. Now kita tengok. Ada soalan tak setakat ni? Medium. Kenapa negatif 5 I3?
Sebab kita tengok I3, I3 pula. I berapa ni? I2 ya, I2. Okay, sorry. I2, betul. Kalau I2 betul tak? Faham tak? Sebab yang lalu dia adalah I2. Okay. Yang lalu dekat tengah adalah I3, betul? Thank you, Zainal. Madam nak tanya, loop dia tu direction dia bagi ke macam mana? Dia punya Tak, kita yang buat. boleh tentukan lah. Kita yang tak kisah. Kalau lah, okay, contoh kalau equation yang kedua ni, loop kedua saya tukar loop. Tadi clockwise kan? Saya nak tukar dia adalah anti-clockwise. Saya buat macam ni. Ni loop saya. Saya tukar. Tadi clockwise, so sekarang ni anti-clockwise. Okay. Loop 2. So equation ni akan jadi macam mana? Summation of EMF sama dengan summation of IR. So sekarang ni anak panah dia sama kan? EMF sama direction kan? So dia akan jadi 6. Positif 6. Betul tak? So current pula IR dia, I dia yang lalu kat sini adalah I2. I2 ni yang positif 5 I2 campur tolak dengan yang kat atas yang R2 ni yang dia opposite direction. I3 ke kanan, kita punya loop ke kiri, tolak dengan 4 I3. Sama ada loop ini adalah anti-clockwise. Yang pertama, kita akan dapat equation yang pertama. Yang ini, ini clockwise. Yang equation kedua ni adalah untuk equation yang anti-clockwise. Ni equation yang kedua ni. So both are correct. Tak ada masalah. Faham? Faham je. Madam, direction punya EMF macam mana tentukan madam? Daripada plate negatif kepada positif. Oh, okay. Yang ni. Direction of EMF, kita tengok. Again, saya kata loop kita yang tentukan. Tapi EMF memang ada dalam soalan. Betul tak? Positif dan negatif dia. Ni, plate negatif dan positif. So EMF dia mesti daripada negatif kepada positif. Loop siapa yang tentukan? Kita yang tentukan. So kalau dia punya direction EMF dengan loopnya sama, so dia adalah positif. Again, kalau loop yang kita tentukan opposite direction dengan EMF, so dia adalah EMF-nya adalah negatif. Again, sama juga dengan ni, current. Kalau current yang kita dah lukis tadi, current biasanya ada dalam soalan lah. Dia tunjuk current punya flow macam mana. So kalau current punya flow sama direction dengan loop, dia adalah positif IR. Kalau current flow opposite direction dengan loop, so dia adalah negatif IR. Faham? This one is straightforward. If you understand the concept, you will be straightforward. So dia senang saja sebenarnya. Awak tengok yang first punya law dari segi junction, yang second law adalah dari segi EMF dengan IR. So kita punya strategi, Kirchhoff punya strategi adalah yang pertama adalah choose and label the current at each junction. Choose satu saja. Jangan ambil dua-dua junction. Kita ambil satu junction saja. Okay, bila dah choose junction tu, patut awak apply lah Kirchhoff first law tu, iaitu apa? Dekat junction, summation of I in is equals to summation of I out. Ini adalah Kirchhoff first law. Okay, now kemudian kita tengok pula choose any two closed loops. Awak punya syllabus memang maksimum 2 loops saja ya. Okay, dan awak choose sama ada clockwise, anti-clockwise, awak yang decide. Kemudian apply Kirchhoff second law. Kirchhoff second law kata apa? Summation of EMF is equals to summation of IR. So ini ada dia punya sign convention positif ataupun negatif. Ini pun ada sign convention positif ataupun negatif. Macam mana nak tahu positif negatif? Kalau loop dengan EMF sama direction, dia adalah positif. Yang ini pun sama. Current flow dengan loop sama direction, so dia positif. Macam tu saja. So kemudian barulah kita solvekan equation tu guna simultaneous equation, tapi guna calculator saja.
Tak perlu tunjuk jalan kerja. Settle. Nanti saya tunjukkan. Okay, contoh soalannya, kita tengok ini contoh soalannya. Okay, example 3.12. Okay, so kita ada dua junction. Kita tahu kat sini junction kita iaitu junction yang pertama sama ada junction A ataupun junction B. Okay, ini dia tak bagi direction of current. So awak lah decide. Okay, let's say saya nak I1 saya. Ini kan positif kan. So saya buat dia ke atas. Ni adalah I1 saya. Ni I1 saya. So ni nama dia I1. So dia akan pusing naik ke atas ni, masuk kat junction ni sebagai I1. So maksudnya keluar kat sini sebagai I1. Ini adalah I1. So kemudian ni saya ambil I2. Ni I2. Ni I2 saya. So dia akan pusing masuk junction ni sebagai I2. Okay, so keluar sini pun I2. Dan tengah-tengah ini adalah namanya I. So saya akan dia sebagai I. Okay, so tak ada masalah memang. So saya punya first rule saya akan apply, iaitu summation of I in is equals to summation of I out. So saya nak ambil dekat junction A lah, at A. So apa saya punya I in? I1 plus dengan sini so I1 plus dengan I2 is equals to I out saya adalah I. Okay, yang tu faham kan? Settle dah full off first rule. Okay, now kita nak soalan kita nak cari I1, I2 dengan I. Okay, so settle So kena tahu tadi kena tahu sekejap saya nak lukis elok sikit. Ni adalah I1. Okay, ni I1. Ini I2. Ini adalah I. Okay, saya nak lukis loop. Second law saya kena mesti ada loop. So loop saya buat macam ni. Contoh. Saya buat sini, saya buat clockwise. Ini loop kita yang dah decide sendiri loop 1. So yang ini saya nak buat anti-clockwise. Loop 2 saya buat anti-clockwise. Loop 2. Saya pun buat untuk Kirchhoff second rule summation of EMF sama dengan summation of IR. So saya buat loop 1. Okay, apakah loop 1 saya punya equation? Loop 1 saya punya equation. EMF saya, so loop saya ke atas, EMF saya pun ke atas sebab daripada negatif kepada positif ni, so same direction, so saya akan dapat 12 sama dengan, so summation of IR, so saya akan jumpa untuk loop 1 dia akan jumpa dia akan jumpa 3.9 ohm dan juga 9.8 ohm. Siapa yang lalu dekat resistor ni, yang lalu adalah I1. Dua-duanya adalah I1. Dan dia akan jumpa lagi satu resistor adalah 1.2 ohm. Siapa yang lalu pada 1.2 ohm adalah I. So kita punya equation akan jadi I1, so same direction current ke kiri, so loop pun ke kiri. So 9.8 I1. So sama juga yang ini current ke kanan, loop pun ke kanan. So campur 3.9 I1. Lagi. So next adalah current ke bawah, loop ke bawah, current pun ke bawah. So campur dengan 1.2 I. Settle. Ini 3.9 so kita boleh susun lah. Nanti kejap lagi kita susun. So ni jadi 12 sama dengan I1 dengan I1, so kita boleh sekalikan dapat 13.7 I1 campur dengan 1.2 I. Okey. So kita susun sekejap saya susun dulu. Yang ini I1 plus dengan I2 minus dengan I is equal to 0. So ini equation saya yang pertama. Yang ini akan jadi equation saya yang kedua adalah 13.7 I1 campur dengan 0 I2 campur dengan 1.2 I is equals to 12. Ini equation saya yang kedua. Awak kena samakanlah, mesti ada I1, I2, I.
I1, I2, I. Faham? Okey, itu baru loop 1. So kita selesaikan pula loop 2. Loop 2. Kita tengok loop 2. Loop 2 kita hanya ada satu EMF saja dan dia punya direction EMF ke atas, ini pun ke atas. So kita loop 2 adalah dia punya volt adalah 9 sama dengan kita tengok dia jumpa resistor 6.7 dengan 12. Saya padam sekejap resistor dia akan jumpa loop 2 dia akan jumpa resistor 6.7 dengan resistor 1.2. So dia punya direction current I macam ni. So sama. So current yang kat sini 6.7 ni current dia ke kiri, current apa yang lalu? Current dia adalah I2. So 6.7 I2 campur dengan 1.2 I. Setakat ini follow tak? I2 campur dengan 1.2 I. So saya kena susun lah. So saya susun sebagai kosong I1 campur dengan 6.7 I2 campur dengan 1.2 I is equals to 9. So ini akan jadi saya punya equation yang ketiga. Faham? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, madam. Okey, boleh faham Okey, now sekarang kita nak guna soalan dia cari nilai I1, I2 dengan I. Itu je soalan dia. Tapi kita ada 3 unknown dan kita ada 3 equation. So kita kena guna calculator. So kita guna calculator yang ini Okay, nampak tak skrin saya ni? Nampak skrin saya yang baru? Nampak medium. Alright so calculator awak tekan mode. Okay, tekan sampai nampak EQN ni. EQN. So tekan 1. Unknown kita adalah 3. Pilih 3. So A1 kita masuk. Ingat equation kita I1 kita adalah 1. Okay, sama dengan B1 kita adalah 1. Sama dengan. So C1 kita adalah negatif 1. So sama dengan. So D1 kita adalah kosong. Ikut equation kita lah Itu sama dengan. Okay, A2 kita tengok yang dekat sini adalah 13.7 I1. So 13.7. So sama dengan I2. Untuk equation yang kedua I2 tak ada. Kosong itu. Sama dengan, so I adalah 1.2. Okay, so D2 kita adalah 12. Okay, so A3 kita adalah, I1 kita kosong kat sini adalah I1 yang kosong, so kosong. Jangan salah isi yang ni, hati-hati. So 6.7 adalah I2 dan I kita adalah 1.2. Dan equalsnya adalah yang terakhir adalah 9. Okay, automatik kita dapat jawapan kita adalah yang ini yang saya kata hati-hati. So kalau masuk yang kosong tu tak ada dalam equation, tu sebab saya suka tulis kat sini, saya suka tulis lah. Ini sebenarnya saya simplify kat sini tadi. Ni sebenarnya I1, ini I2-nya adalah kosong. Ini adalah I1-nya adalah kosong. So I1-nya adalah kosong. So kena tulis supaya awak masuk dalam calculator yang betul lah. So bila kita tengok equation kita, tengok. So I1-nya adalah 0.772. Terus ada dalam calculator, terus dapat jawapan. So final answer awak terus tulis yang ini. Equation ni memang awak dah tulis tadi. So final awak terus tulis yang ini. So terus dapat 3 markah. So I2 awak adalah 1.0295 sama 1.03. So I awak adalah 1.75. So dah dapat jawapan terus. Faham? Faham tak? Sebab dia alright, good. Sebab dia memang terus dapat jawapan guna calculator. Tu dah dapat terus full marks lah. Okay, tu guna calculator. So kita dah settle lah soalan yang pertama, iaitu kita mencari current I1, I2 dengan I3. So
I1, I2 dan I. So kita dapat jawapan I1, I2 dengan I 1.75. Settle. Alright, so next soalan seterusnya adalah cari potential difference across the 6.7 resistor. So pada ni semua balik, kita tengok kat mana resistor 6.7 resistor ni dekat sini, yang ini. Yang lalu dekat dia adalah I2. I2 kita dah kira, iaitu I2 kita berapa? Saya pun hang. Sekejap Saya punya ni hang. Oh my god. Sekejap saya boleh guna skrin ni. Okey, ini saya guna skrin yang lagi satu. Saya suka yang lain. Cuba buat kalau tak dapat belajar. You just wasting your time dia boleh habis masa quarantine. Okay, now. Okay. Settle yang itu, yang pertama tadi iaitu awak cari I1, I2 dengan I. Okey, kemudian soalan seterusnya adalah cari the potential difference across the 6.7 resistor. So bila kita tengok across 6.7 resistor ni, so dekat atas ni yang lalu kat sini adalah I2 tau. Ni I2 yang lalu, yang dia akan flow kat sini. So kita nak cari V kat situ lah. So kita V sama dengan IR saja. So V sama dengan I2 R. R ni adalah 6.7, I2 nya 1.03. Mana dapat? Sebab kita dah kira tadi I2 kita dah dapat 0.3. So dapat 6.9. Okay, next adalah power. Power ni saya belum masuk tapi saya nak tunjuk saja. So power dissipated in 1.2 ohm resistor. So tengok 1.2 ohm resistor kat sini. Ni. So P power dissipated is equals to I square R. I-nya I yang mana? I-nya yang lalu kat sini adalah I. I. So kita tengoklah I yang lalu adalah I, so nilainya adalah 1.75. So 1.75, so square darab dengan R-nya adalah 1.2, dapat 3.68. 3.68 watt. Faham? Ada soalan setakat ni? Faham, Madam. Alright. Last question adalah soalan dia tanya the potential difference between point X and Y. Between point X and Y. So kalau awak tengok point X dengan Y, so kalau kat sini, okay. Between point X dengan Y ni, so kalau awak tengok kat sini, mana point X dengan Y tu? Point X dengan Y adalah yang ini. Ini point X dengan point Y kat sini. So apa yang dia lalu? Kalau kita buat laluan kita adalah macam ni, nak sampai ke sini, nak sampai daripada X pergi ke Y ini, so dia akan jumpa 3.9 ohm, dia akan jumpa 12 volt dan dia akan jumpa 9.8 ohm. So caranya adalah dia I-nya, so I-nya adalah, so totalnya kat sini kan kita tahu ada voltage dia sendiri, so dia adalah series. So 12 volt ni adalah dia punya total ni. So 12 tolak lah dengan ni, I yang lalu dekat kawasan 3.9 ni adalah I apa? I2. Kita dah tengok dah tadi, yang lalu dekat sini adalah I2. Saya susah sikit nak, sorry saya pakai ni, saya susah sikit. So yang lalu dekat sini adalah yang lalu dekat sini adalah I1. So kita tolaklah dengan 3.9. I1 kita berapa? Kita dah kira dah tadi. I1 kita adalah
0.72 campur dengan 9.8. So 13.7 kat tadi. 13.7 kan? 13.7. Yes, saya susah nak ni. 13.7 darab dengan I1 kita adalah 0.72. So kita dapatlah dia punya potential difference. Kalau tengok dia punya solution kat sini. So dapatlah 13.7 darab dengan 0.7. 2 ni adalah I1. So ini adalah voltage yang awak jumpa. So 2.14. Boleh juga ini kalau laluan dia, ini saya tunjuk laluannya adalah ke kiri. Potential difference dia adalah ke kiri. Ya, ini. Kalau awak tengok ini dia punya laluan ni. So dia punya laluan ni adalah ke kiri. So dia akan jumpa resistor yang ini, dia akan jumpa yang ini, dia akan jumpa yang ini. Boleh tak saya punya X ni kat sini, saya punya laluan adalah ke sini. So dia hanya jumpa satu resistor saja, dia dah sampai Y. So macam mana? Apa yang current yang lalu kat sini? Current yang lalu kat sini adalah I. So VXY adalah sama dengan 1.2 I. Iaitu I kita adalah 1.2. Berapa I kita? I kita adalah 1.75. So darab dengan 1.75. So jawapan dia sama tak? Jawapan dia sama, iaitu 1.2 darab 1.75 berapa? 1.2 darab dengan 1.75. So berapa? Berapa? 2.4 juga rasanya. So 2.1. So jawapan dia adalah 2.1. Saya kena show. Okay, so 1. Saya buat yang ni 1.2 darab dengan 1.75. So jawapan saya adalah 2.1. So jawapannya adalah 2.1. So sama dengan jawapan laluan dia, yang laluan ke kiri ataupun laluan ke kanan. Yang penting X kepada Y. Boleh? Faham? Faham tak? Boleh ni? Faham madam. Alright, so saya susah nak guna ni sebenarnya. Saya nak share screen kat sini pula. Sekejap ya, saya share screen. Okay, settle dan gitu. Okay, now kita tengok pula. Sekarang saya masuk satu topik yang seterusnya, iaitu saya masuk electrical energy and power. So ni electrical energy and power. So electrical energy and power, so use power P sama dengan IV ataupun P sama I squared R. So atau P sama V squared over R. So ini adalah sebagai power loss ni, dua ni. Nanti saya ini adalah energy W sama VIT. So kita tengok power So ingat kat sini, consider a circuit consisting of battery. Ni battery. So kalau kita lukis macam ni kan, battery kita connected by wires to an electrical device such as lamp. So kalau macam yang saya kata, ini power supply kita. So lamp ke apa ke semua kita letak sebagai resistor. Ini contoh ni lampu, lamp, ini adalah motor, contohlah. So ini power supply kita. Ini bateri kita sebagai power supply. Alright. Okay. So macam mana kita nak tahu dia punya so dia punya charge. A current flows from the terminal A to terminal B. Flows for time T. So charge dia adalah Q sama dengan IT. So W is equals to QV. So kita tahu W ataupun energi dia adalah VIT. VIT. So V
voltage, I adalah current, so ni T adalah berapa masa yang dia lalu dekat situ. So current ni dalam unit second lah. So kalau dia adalah passive resistor, maksudnya semua energy electrical energy yang kita supply daripada bateri dia akan tukar kepada heat. So H atau heat is equals to I squared RT. Ini dia punya formula So H sama dengan ini adalah heat. Okay, tapi ingat, so power yang kita supply ini, formula ini, ni saya highlightkan, formula ini adalah power yang kita supply, power supply to the electrical device. Maksudnya yang ini, yang kita kat sini ni power ini, dia punya formula adalah P sama dengan VI. Ini apa? Power yang supply. Supply daripada siapa? Daripada bateri kita. So equationnya adalah power supply. So bila dia supply dekat kita punya device ni semua, of course ada heat loss. Sebab ini kita wakilkan sebagai resistance So ni ada R1, R2. So of course dia ada heat loss. Bila ada heat loss, so kita bila soalan dia tanya what is the power in device 1. Power in device 1. So itu dinamakan sebagai power loss. So electrical power yang consume, siapa yang supply? Supply battery. Apa dia punya formula? P sama dengan VI. Ni. Tapi yang consume oleh electrical device kita, so P is equals to I squared R ataupun V squared over R. Ini dekat siapa? Dekat device kita. Okay. So that's why yang soalan ni tadi, soalan dia tanya, Jangan lupa buat soalan. soalan ni, okay, again kita tengok soalan, the power dissipated from 1.2 ohm resistor. Kenapa kita tak boleh P sama dengan VI? Sebab ini supply. So kita yang ini resistor device kita yang pakai. So P is equals to I squared R. So I apa yang lalu kat situ? Resistor apa? So formulanya adalah VI square R ataupun V square over R. Okay? Faham? Faham medium. Okay, contoh soalan. Sekejap lagi 7 minit. Habiskan yang ini. So figure figure has a battery EMF 12 volts. Ni EMF 12 volts and internal resistance dia 1 ohm. So dia ada internal resistance. So determine the rate of energy transferred to electrical energy in the battery. Rate of energy. So E bagi dengan T. So maksudnya dia nak P lah. Rate of energy P dia nak P. Dekat siapa? So dia dekat in the battery. Battery adalah source kita. So mesti formula dia adalah P is equals to VI. Dekat battery kita. P is equals to VI. So yang kita tak ada adalah current dia. V dia kita dah ada 12 volts. Tapi current dia berapa? So nak kena current kita kena tahulah. So kita kena tahu dia punya current dia dah bagi. Okay. So dia bagi kat sini current yang kat sini, resistor kat sini 5 ohm, kat sini adalah 1 ohm. 1 ohm ni 5 ohm. So kita kena cari current. So current EMF sama I R plus R. R besar R kecil So kita ada 12. So currentnya adalah 2 ampere. So rate of energy transfer maksudnya dia nak power sama dengan IV. So masukkan IV. So 24 watt. Okay, settle. Now, soalan yang kedua adalah soalan nak rate of heat dissipated in the battery. Heat dissipated in the battery. So, dalam bateri ni kita ada internal resistance ni. Macam device lah, macam kita ada internal resistance kat sini. Mesti ada heat yang akan digunakan kat situ. So, P sama dengan I squared R. Tapi R kita adalah internal resistance. So, I squared R. So, dapat 4 watt. Okay, next adalah heat loss in the 5 ohm resistor
if the current flows for 20 minutes. Ingat, masa mesti tukar dalam unit second. So 20 minutes mesti dalam unit second So heat loss. So I squared R, ini baru dia punya energi dia. So darab dengan T. So R ni mesti guna 5 ohm lah sebab dekat resistor. I squared R T. T mesti dalam unit second. So dapat 2/4, that's 4/4 joule. Boleh? Itu faham? Faham? Alright, settle. So combination of cells, of course lah, cells in series. Ini senang saja. So kalau series, macam ni tadi sebenarnya kita dah cover dan kick off tadi lah. So kalau dia tengok positif dengan positif adalah tempat yang sama. Ni kan positif, ni negatif, positif, negatif. So dia susun secara series ni. So combination dia series. So EMF 1 plus dengan EMF 2. Resistance, internal resistance R1 plus R2 lah sebab dia adalah series. So kalau lah dia terbalik, contoh dia buat macam ni. Ni saya dah cover dan kick off. So satu sel dia susun macam ni, kemudian satu sel lagi dia susun macam ni. So ni EMF 1, ni EMF 2. So macam ni kita nak kira. So EMF, total EMF adalah EMF 1. Tengok ini, tolak dengan EMF 2. Sebab susunannya terbalik. Tapi dia punya internal resistance sama sebab dia series R1 plus dengan R2. Okay, last one adalah kalau sel itu bateri kita susun secara parallel. Total resistance, of course lah, total resistance-nya sama sebab dia parallel. EMF is equals to EMF 1 is equals to EMF, ni pun dua-dua EMF 1. So samalah. Okay, settle. So kalau dia punya internal resistance, kalau parallel sama macam kita dah belajar sebelum ni. So 1 over R is equals to 1 over R1 plus dengan 1 over R2. Okay. So kita sebenarnya dah guna dalam kick-off. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Okay. Okay. So saya rasa awak cuba jawab soalan tutorial. Saya rasa itu sahaja. Nanti kita cover soalan tutorial. So next tomorrow kita akan masuk yang baru lah. Saya habis. So tomorrow kita akan masuk potential divider. Okay. So that's all for today. Okay. Bye. Okay, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.